Hai semua, selamat kembali ke channel Cikgu Ivan Tan. Okey. Jadi masa cuti ni cikgu tidak upload apa-apa video, tapi sebab sempat lagi untuk kita sambung kelas hari ini. Okey, kepada sesiapa yang sudah lupa jangan risau, kamu boleh tengok balik playlist yang cikgu kongsikan di sebelah atas skrin ke sebelah kanan tu. Okey, kamu akan nampak ada link untuk pergi ke playlist ini. Okey. Jadi hari ini kita akan masuk bahagian terakhir untuk bab 3 persamaan kuadratik, iaitu penyelesaian masalah. Okey, di sini cikgu akan kongsikan satu soalan saja jenis penyelesaian masalah, iaitu masalah ini. Okey, soalan berikut. Hamdan membeli X buah kalkulator dengan harga RM704. Dia menjual 20 buah daripada kalkulator itu dengan keuntungan RM6 sebuah. Jadi soalan ni ada pecahan. Pertama, tulis ungkapan dalam sebutan X untuk harga jualan setiap kalkulator itu. B, Hamdan menjual kalkulator yang selebihnya dengan harga RM30 sebuah. Tulis dalam sebutan X jumlah wang yang diterimanya untuk semua kalkulator itu. C, jika Hamdan mendapat 920 bagi jualan semua kalkulator itu, bentukkan persamaan dalam X dan tunjukkan bahawa 3X kuasa 2 tolak 140X tambah 1408 sama dengan 0. Dan terakhir, selesaikan persamaan itu dan seterusnya, cari bilangan kalkulator yang dibeli oleh Hamdan. Okey, panjang soalan ini, ada yang tengok sudah terus, tak cuba pun sudah mengaku kalah. Okey, jadi di video ini cikgu akan kongsikan bila kita dapat soalan panjang sebegini, bagaimana kita nak mula selesaikan soalan. Okey? Jangan risau. Sebenarnya, makin banyak pecahan tu, makin senang untuk kamu dapat markah. Sebab jumlah markah tu, dia sudah pecahkan kepada bahagian yang kecil-kecil. Okey? Jadi, dia adalah soalan yang jenis berpanduan. Okey? Untuk kamu selesaikan apa yang mereka mahukan. Okey? Jadi kita tengok soalan dulu. Kita tengok baca daripada soalan. Okey. Soalan dia bilang Hamdan membeli X buah kalkulator dengan harga RM704. Kedua, dia menjual 20 buah daripada kalkulator itu dengan keuntungan RM6 sebuah. Okey. Jadi di sini dua-dua ayat yang diberikan dalam soalan ini mempunyai informasi yang sangat penting. Maka kita kena buat catatan. Okey, dari sini kita tahu kita ada X buah kalkulator, jumlah harga RM704. Okey, jadi persamaan pertama yang kita boleh hasilkan adalah seperti berikut. X darab K sama dengan 704. Okey, kenapa kita perlu darab K? Fikir dulu sebelum kamu dengar sambung video ini ya. Okey, sebenarnya K ini merujukkan kepada harga sebuah kalkulator. Kamu tahu banyak kalkulator dia beli, iaitu X buah. Tetapi kamu tak tahu harga satu kalkulator itu berapa. Tapi kamu tahu, bila kamu ambil harga satu kalkulator, darab dengan bilangan kalkulator yang Hamdan beli itu, kamu akan dapat jawapan 704. Okey, jadi yang panjang tu tengok. Sudah cikgu ringkaskan dalam persamaan pendek. Okey, ingat satu informasi yang penting. Ahli matematik ni dia malas tapi dia cerdik. Okey, dia akan cuba pendekkan semua informasi tu, padatkan dalam bentuk yang sangat ringkas. Okey, jadi habis daripada informasi pertama, kita gerak ke informasi kedua. Cikgu akan guna warna purple lah ya. Dia bilang dia menjual 20 buah kalkulator dengan keuntungan RM6 sebuah. Halusnya ni. Tapak baliklah merah. Okey. Okey, jadi di sini kita ada sikit idea persamaan kedua. Kita lebih kurang macam ni. Setiap kalkulator tu tambah RM6, tambah lagi dengan bilangan jualan tu, kamu akan dapat jumlah duit yang ada di tangan dia yang terbaru. Okey. Tapi persamaan kedua ni kadang-kadang dia boleh dalam bentuk ni, kadang-kadang mungkin kamu akan dapat dalam bentuk lain. Tak apa, kamu boleh hasilkan dulu. Lepas tu, sebab ini hanya analisis soalan saja, sebab kita boleh berubah berdasarkan soalan yang minta. Okey, jadi kita sudah dapat informasi, ada benda yang ringkas sudah. Okey,
baru kita tengok soalan pertama apa dia minta ya. Okey, jadi kita tengok apa yang diminta dalam soalan. Tulis ungkapan dalam sebutan X untuk harga jualan setiap kalkulator. Nampak? Harga jualan setiap kalkulator. Jadi kita guna dua informasi yang kita ada tadi, iaitu ini adalah untuk semuanya jumlah. Okey, dan persamaan kedua ini adalah kalau dia hanya satu buah kalkulator. Okey. Harga jualan punya tu, okey. Jadi untuk jualan sebuah kalkulator tu kita akan gabungkan sebegini. Di mana harga kalkulator ni sebenarnya 704 bahagi jumlah X yang saya ada tambah RM6. Okey, sebab RM704 bahagi X kita akan tahu harga untuk setiap satu kalkulator. Dan jualan untuk yang pertama, sambungan daripada soalan tadi itu adalah dia tanya tentang dia jual RM6 lebih mahal daripada yang harga asal dia. Okey, jadi ambil yang harga satu kalkulator tambah 6 saja. Kamu akan dapat jawapan untuk soalan pertama. Okey, senang kan? Lepas tu kamu boleh fikir dan tengok balik kepada sebelum ini, tengok apa soalan kedua untuk kamu sambung ke sesi seterusnya. Okey? Baik, kita tengok soalan yang seterusnya B. Dia bilang, Hamdan menjual kalkulator yang selebihnya dengan harga RM30 sebuah. Tulis dalam sebutan X jumlah wang yang diterimanya untuk semua kalkulator itu. Jadi dalam minda kita tahu sudah. Kami tak tahu berapa jumlah kalkulator dia ada, tapi 20 tu dia sudah jual dengan RM6 lebih mahal daripada harga asal. Dan yang baki itu dia akan jual dalam RM30. Jadi masih kita tak tahu jumlah berapa kalkulator dia ada. Jadi kita punya persamaan memang ada dalam sebutan X lagi sebab masih melibatkan jumlah kalkulator yang dia beli. Okey? Jadi jumlah ini kita akan guna 20 buah yang dia beli dengan harga ini, bukan beli ya, dia jual dengan harga ini, tambah lagi yang baki, iaitu yang bilangan asal tu X, dia jual sudah 20, kasih tolak 20, darab dengan 30. Ini adalah harga. Okey, lambat sikitlah cukup tulis. Okey, ini adalah harga. Sama juga untuk yang ini harga. Okey, cuma ini harga yang tadi jual untuk 20 unit kalkulator itu, di sini adalah unit yang baki. Okey, kita dapat formula dan adakah kita habis kerja? Tidak, sebab benda ni kita nampak boleh kita ringkaskan persamaan ini lagi. Jadi kita sambung dengan pengiraan kita. Kita expand, kita kembangkan persamaan kita, darab ke dalam. Okey, sama juga ini kamu boleh ambil yang dari sini. Okey, cikgu suka ambil yang satu penyebut di sini tu terus darab kepada yang ada dua. Okey? Jadi kita akan dapat hasil yang ini. Lepas itu apa kami boleh buat? Ini ada X, ini tak ada, ini ada X tapi ini per. Ini adalah X kuasa 1. Jadi kita nampak ada persamaan di sini iaitu 120 dengan negatif 600. Ini yang kita mau selesai. Okey, lepas selesai kita dapat yang ini. Negatif 480. Maka kita boleh berhenti di sini. Ataupun kamu nak sambung pun susah sikit sebab jumlah tu J di depan tu kita tak tahu. Okey, itu yang kami mau cari. Okey, jadi di sinilah kita punya persamaan berhenti untuk soalan ini C sudah ni. Okey, jadi kita sambung lagi. Soalan seterusnya. Okey, kita sambung dengan soalan seterusnya. Dia bilang, kalau ataupun jika Hamdan mendapat 920 bagi jualan semua kalkulator itu. Nampak? Soalan tadi tu dibawa ke sini untuk sambung soalan lagi. Jadi satu informasi yang penting sekarang kamu dapat adalah jumlah jualan yang dia dapat tu. Selepas dia jual semua kalkulator yang dia ada, kami tahu sudah yang duit yang sekarang di tangan Hamdan ini adalah RM920. Okey.
Dan soalan ni dia minta kamu buktikan untuk kamu dapatkan X tu, kamu akan dapat persamaan yang dia tunjuk di sini. Iaitu 3X kuasa 2 tolak 180X tambah 1408 sama dengan kosong. Okey, jadi jangan cemas. Kita sambung daripada apa yang kita ada tadi itu. Dan gantikan J itu, iaitu jumlah wang yang Hamdan dapat tu dengan 920. Okey, sebab ini adalah informasi daripada soalan. Lepas itu kita nak selesaikan. Apa yang boleh buat? Itu yang kita kena fikir. Okey, bagi saya soalan jenis ini yang melibatkan pecahan. Pecahanlah yang saya akan settle dulu, iaitu yang bahagian ini yang saya akan settle dulu. Okey, kita settle banyak ni, kita akan pindahkan X. Dan ingat, X ni dia akan menjejaskan 30X 480 dengan 920. Okey, sebab tu lepas kita darab X kepada kesemua persamaan ini, sebab kita nak adil ya, jadi kita akan dapat 920X. Okey, 920X sama dengan 14,080 tambah 30X kuasa 2 tolak 480X. Barulah kita pindahkan, sebelum tu, nombor sangat besar. Jadi kita akan cari faktor sepunya mereka. Dan untuk soalan ini, sangat nyata faktor sepunya mereka. Perasan tak? Semua akhiri dengan kosong. Ada kosong, ada kosong, ada kosong, ada kosong. Okey. Bila nampak semua unsur di dalam persamaan kamu ada kosong, maksudnya mereka ada faktor sepunya 10. Jadi langkah pertama, terus kita bahagi 10 saja untuk kesemua unsur kita dalam persamaan. Dan kita akan dapat satu versi yang ringkas. Iaitu 92X sama dengan 1408 tambah 3X kuasa 2 tolak 48X. Okey? Dan kamu nampak di sini sekarang. 92X dengan negatif 48X. Satu family yang sama. Mereka sekeluarga ni. Jadi kita akan kumpulkan mereka. Apa yang cikgu buat adalah cikgu pindahkan 92X tu ke sebelah kanan. Okey. Dan ini yang kami dapat. Okey. Dan kita selesaikan yang bahagian ini. Okey. 48 ni adalah merupakan hutang kamu. Dan sekarang kamu hutang 92 lagi. Maka hutang tambah hutang. Jadi hutang makin banyak. Jadi jumlah hutang yang sekarang ada adalah 140X. Cikgu sudah susun ni mengikut daripada nombor tetap. X kuasa 1, X kuasa 2. Sebab tu susunan tu berlainan sikit. Okey. Dan biasa sampai sini kita boleh bandingkan dengan soalan. Soalan bilang kamu ada positif 3X kuasa 2. Betul tak? Betul. Ini betul sudah. Betul sudah. Ini bilang negatif 140X. Ini negatif 140X. Betul. Dan nombor tetap ini adalah 1408. Ini pun sama. Betul sudah. Okey, untuk cantikkan, untuk senangkan cikgu kamu menyimak kertas kamu, susunlah semula. Tulis semula saja tu. Okey? Ikut soalan. Okey? Sebab kesian cikgu kamu, bukan dia ajar kamu seorang, dia ajar satu kelas. Mungkin lebih daripada satu kelas. Macam saya, ajar 3 kelas. Setiap kelas 30 orang, 90 orang cikgu kena semak. Ada pula cikgu yang ajar sampai 5 kelas. 5 darab 3, 150 kelas. Habis. Bila kamu punya peperiksaan kan, cikgu rush untuk tanda kertas kamu, terutamalah kalau ujian kamu terletak pada hari terakhir tu. Aminah rush hantar markah, memang semak sampai markah sudah blur-blur, buta-buta sudah tu. Jadi senangkan kerja cikgu, senang kamu tidak ketinggalan markah. Okey? Jadi siap sudah soalan ini, kita akan terus ke soalan terakhir. Okey, kita akan sambung soalan terakhir. Selesaikan persamaan itu dan seterusnya cari bilangan kalkulator yang dibeli oleh Hamdan. Nampak? Sambung lagi apa yang kamu dapat dari atas tu untuk settlekan di sini. Okey? Jadi nak selesaikan dia, di sini kamu akan guna kalkulator. Okey? Juga akan naikkan satu video yang berasingan untuk cara guna kalkulator untuk dapat jawapan soalan ini. Okey, kamu boleh dapatkan link tersebut daripada juga di penjuru kanan atas ni untuk ke video tersebut. Okey?
Jadi dengan tekan calculator kamu akan terus dapat jawapan ini. Okey, sebelum kamu guna calculator tu pastikan kamu dapatkan yang di sini. Bezakan mereka. Ini adalah A kamu, ini adalah B kamu, dan ini adalah nilai C kamu. Okey, kamu kena pilih video yang sesuai mengikut model calculator yang kamu guna. Di sekolah kebanyakan kami guna kalau jenis Casio kita akan guna model FX570MS ataupun FX570ES. Okey, kepada pelajar-pelajar yang guna FX350, maaf, kalkulator kamu tidak dapat berfungsi untuk selesaikan soalan ini. Terpaksa kamu pinjam dengan kawan ataupun kamu cari aplikasi lain untuk selesaikan soalan inilah ya. Okey. Jadi kita dengan persamaan yang kita ada tu kita kena reverse lah. Okey, sebenarnya kamu di kalkulator tu kamu akan dapat jawapan ini. Okey, tetapi kamu kena undur satu langkah ke atas untuk tunjukkan kamu tengah buat pemfaktoran. Okey, untuk dapat jawapan ini. Okey, ini adalah langkah untuk kita skor markah. Alright, so X sama dengan 32 dengan X sama dengan 44/3. Okay, jadi kita fikir secara logik. Boleh tak kita beli kalkulator dalam bilangan yang pecahan? Maksudnya ada salah satu kalkulator tu tak sempurna. Sebahagian saja kalkulator kamu beli. Guarantee tak boleh kan? Maka jawapan ni out. Kita kasih keluarkan, maka jawapan kita boleh buat kesimpulan. Hamdan beli 32 kalkulator. Sebab tu soalan ni senang. Sebab nyata jawapan kamu ada satu memang tak boleh diterima. Okey? Dua-dua jawapan betul. Cuma situasi hari ini kita hanya boleh ambil kalkulator yang sempurna. Kita tidak akan beli kalkulator yang sebahagian saja. Okey? Baik. Untuk video hari ini sampai sini sahaja. Okey? Jangan lupa. Sekiranya kamu nak dapatkan latihan yang selebihnya, kamu boleh dapatkan di ruangan description di bawah. Ataupun, kalau kamu ada pertanyaan, kamu boleh terus komen di ruangan komen. Dan akan saya balas dalam masa terdekat. Dan kalau masih tak faham lagi, juga kamu boleh berjumpa dengan saya di sekolah. Sebab sekarang kami semua sudah ada di sekolah kan. Termasuk kumpulan yang sekarang, SBM 1. Okey, dan jangan lupa subscribe, like dan share video ini dengan rakan-rakan kamu yang belum tonton dan ataupun kamu rasa boleh membantu mereka untuk faham untuk topik ini. Okey, kita akan jumpa lagi minggu depan. Saya akan mula buat ulang kaji dari topik 1 iaitu bab 1 algebra. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Sekian saja untuk kelas hari ini. Terima kasih. Bye-bye.